Baik, disebut sini sumber-sumber sejarah Rasulullah. Yang pertama, sumber sejarah Rasulullah adalah di dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Al-Quran tu jadi sendiri jadi sumber Rasulullah. Ada kalau kita tengok dalam, contohnya kita baca Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah syarah kepada Sahih Bukhari. Bukhari dia buat Sahih Bukhari, sahihnya ada lebih kurang berapa ribu, dalam 6,000 7,000 hadis macam tu. Kalau yang mula-mula aku tak silap saya begitu. Kemudian disyarahkan ataupun dihuraikan. Kalau Fathul Bari itu yang ada kat saya, tahqiq ulama Azhar, 20 lebih kurang 20 jilid. Antara yang kitab yang saya suka baca, kitab tu. Kitab besar 20 jilid dah baca. Bila nak habis tak tahu. Yang lain ni saya duduk pulun lebih kepada dah kita bidang Quran, kita tengok tajuk Fadail Quran, juzuk yang ke-14. Tengok tu lah. Yang lain kurang lagi lah. Tapi dalam azam tu cita-cita nak habis satu kitab tu. Panjang. Punyalah banyak, tulis kecil-kecil. Bukan macam kadang-kadang buku kita. Buku kita hak yang tulis tu kadang tulisan besar, apa nama, kemudian dia punya ni kan, kemudian apa, orang panggil dia punya selang tu dia jarak. Kemudian kadang-kadang buah gambar lagi. Lelaki ni tak ada apa sangat dah. Tu ada Allah tu. Sama yang kita duk mengaji sekolah menengah, contohnya macam saya SABK, duk SABK. Kan. Kadang kita tahu hampa ni mengaji tingkatan 3 ke, ataupun hampa mengaji hak buku tadika. Kan? Pasal buku tadika boleh lah kata-kata dengan gambar-gambar kartun. Ni sekolah hak tingkatan pun kena buat kartun tak dulu. Oh, kita lama dulu kan. Kecil-kecil tu dia tu dia macam tu. Tapi hak tu yang berkat. Hak tu yang berkat. Kadang bukan apa, kadang-kadang saya duduk di rumah tu, buka kitab ni bukan siapa. Kadang baca pun tak faham juga. Kadang-kadang kan faham. Tapi apa dia yang kita boleh keberkatan daripada kita baca kitab para ulama dulu. Nak jumpa mereka tak boleh lah. Kemudian satu daripada ayat Al-Quran, contohnya dia kata ayat-ayat berkenaan peperangan Badar. Macam mana ayat dia? Bi badri wa antum azillah, macam mana awal-awal dia. Kemudian Uhud ada dalam surah Ali Imran. Kemudian surah apa nama ni, peperangan Khandaq ataupun Al-Ahzab yang berlaku pada 5 Hijrah. Tu dalam peperangan dalam surah apa yang itu disebut. Ataupun cerita kisah perkahwinannya dengan perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy disebut. Kan? Tu sejarah lah tu. Jadi Zainab binti Jahsy asalnya dia berkahwin dengan anak angkat Nabi. Itu saya pernah cerita dah itu ni. Kan? Kemudian oleh kerana adalah perselisihan ataupun adalah perkara, akhirnya bercerai. Akhirnya Rasulullah pula kahwin dengan bekas isteri anak angkat Nabi. Nah, abang kata satu antaranya boleh berkahwin kalau takat anak angkat. Maknanya kalau dia berkahwin dengan perempuan tersebut, dia berpisah, pak angkat ni boleh kahwin pasal dia tidak ada apa-apa hubungan daripada nasab. Maknanya kan, cuma anak angkat kan. Asalnya tak ada apa-apa. Baik. Itu cerita dah sampai Allah Taala kita menyebut nama Zaid antaranya untuk pujuk Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara. Nama sahabat tadi yang satu-satunya yang sebut dalam Al-Quran Zaid. Abu Bakar ada tak? Tak ada. Sayyidina Umar ada tak? Tak ada. Tapi banyak ayat-ayat yang turun sebab kisah Abu Bakar. Ada banyak juga ayat-ayat yang turun disebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Ayat-ayat yang turun disebabkan peristiwa ini. Itu termasuk dalam sirah lah. Baik. Kemudian yang kedua, sumber daripada hadis Nabi SAW ataupun kitab Sunnah An-Nabawiyah. Sumber sejarah ataupun sumber sirah.
Kita boleh tengok daripada Sahih Bukhari, kita boleh tengok daripada Sahih Muslim, kita boleh tengok At-Tirmizi, Sunan Tis'ah dan sebagainya. Itu disebut. Salah satunya ialah yang kalau kata saya baca di sini dalam perjalanan hidup Nabi ini, dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, kajian dan pengajaran, disebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalq faja'alani min khairihim min khairi firqihim wa khairil fariqin summa takhayyara al-qaba'ir faja'alani min khairi qabilah summa takhayyara al-buyut faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencipta segala kejadian, lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik dan daripada golongan yang terbaik pula. Kemudian Allah memilih suku bangsa, lalu dijadikan aku daripada sebaik suku bangsa. Kemudian Allah memilih keluarga, lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik keluarga. Maka jadilah aku sebaik-baik diri yang sebaik-baik keluarga daripada kalangan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ini dia ambil pada hadis. Kemudian barulah timbul kitab-kitab yang ulama susun tentang sejarah Nabi sahaja. Kan? Sebut sini, kalau dulu ni ada Urwah bin Zubair, ini orang yang tahun 92 Hijrah, tabi'in pun ada, tabi'in mereka menulis, tapi banyak kitab yang hilang tentang sejarah Rasulullah. Kan? Sampai hari ini saya tak perlu ceritalah. Dia ada yang terkenal Ibn Ishaq, Ibn Hisham dan sebagainya. Sampailah kepada kita pada hari ini, ulama telah mengarang, telah memudahkan kita untuk kita mengenali Rasulullah SAW, kita mengetahui perjalanan hidup Nabi kita SAW. Supaya apa? Supaya kita ambil pengiktibaran daripada kisah, daripada perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat takat itu dululah untuk kita bulan yang pertama ini, insya-Allah. Untuk bulan depan insya-Allah kita cerita yang lain pula, kita masuk terus kita akan masuk. Jadi saya akan tengok lagi mana yang sesuai. Ini saya tak pilih ini yang mana yang nak ambil, dan agak kita kata baru duk tengok-tengok. Hari ini kita baru mukadimah. Insya-Allah nanti kita akan kita akan fokus pada satu kitab. Yang kitab lain tu habuan untuk kita cerita sampingan-sampingan lah untuk rujukan, insya-Allah. Takat itu saja tuan-tuan, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita pada halaqah kita pada malam ini. Mudah-mudahan malaikat juga berhimpun ramai dengan kita majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, insya-Allah, diampuni segala dosa kita. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.